Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah, 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 ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna Umi? ala dinil Islam, la ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta tolong kepada tuan-puan yang sedang menonton untuk kita test suara dulu. Maklumlah sekarang ni musim hujan. Line pun takut line tak clear, line tak stabil. Takut suara saya tak jelas. Boleh siapa-siapa yang sedang menonton cuba komen dulu. Suara saya jelas ataupun tidak sebelum saya memulakan program kita pada petang ni. Okey, alhamdulillah clear. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua penonton yang sudi yang hadir kelas kita pada petang ini. InsyaAllah dalam kelas ni kita akan ada banyak siri InsyaAllah dalam lebih kurang 10 siri. Jadi insyaAllah kita bermulanya hari ini. Okey, terima kasih kepada yang sedang yang komen ni pun ramai. Okey, daripada apa ni? Daripada Wakaf Baru Jelas. Okey, terima kasih semua yang komen. Ramai ni. Okey, insyaAllah sebelum saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Iskandar, saya nak bagi sedikit taklimat lah berkaitan dengan program kita. Okey, sedikit taklimat. First kali, saya nak ingatkan kepada kita semua agar kita menjaga adab dalam majlis ilmu. Saya tak perlu nak sebut panjang lah. Kita dapat rasa sendirilah. Kita dapat rasa sendiri dan kita tahu apa itu adab-adab dalam majlis ilmu. Yang kedua, saya sarankan anda semua untuk sertai kelas secara langsung. Kelas live. Rakaman ada. Tapi seeloknya kita kita nak jaga hati guru kita lah. Kita nak jaga hati Ustaz Iskandar supaya kalau ramai lagi dia pun lagi semangat. Lagi ramai, insyaAllah dia lagi semangat lah untuk mengajar. Okey, rakaman ada. Jangan risau, rakaman ada. Tetapi akan dipadam selepas 5 hari. Jadi kalau anda yang nak menonton rakaman boleh. Tapi mesti selesaikan dalam masa 5 hari ya. Hari ke-6 saya akan padam. Akan delete lah. Sebab dia biasanya bila ada kelas rakaman ni dia tahu sendiri lah. Dia ada rakaman, dia tak tengok dah rakaman tu. Dia tak tengok. Jadi kami nak paksa anda untuk tengok rakaman tu. Jadi saya buat 5 hari akan dipadam. InsyaAllah lah, sempatlah untuk anda. Kalau terlepas kelas ni, boleh tengok esok ataupun lusa dalam masa 5 hari. Okey, insyaAllah Okey, itu sahaja untuk taklimat ringkas. InsyaAllah, jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Iskandar lah untuk mengambil untuk kelas ini. Okey, sekejap tak jadi tak. Dia takak suara. Dengar tak? Dia takak suara. Berdengung. Okey.
Dengar je. Ada dia kakak suara. Tutup apa di Telegram tu. Tak boleh ada. Cuba. Cuba start sekali lagi ya. Tak ada. Kalau juga dah. Suara berlaga betul lah. Sebab Ustaz Iskandar dia rakam dua device. Dua handset. Tak apalah, kita buat di Facebook je lah. Kita buat di Facebook. Rakaman boleh tengok di Facebook je lah. Okey, test. Saya jadi belajar. Gemuk juga. Nanti cuba terang. Tes. Bunyi suara belaga lagi ke? Okey, comel. Baru comel dah. Comel dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini sama-sama kita dapat memulakan kelas ataupun daurah kitab Tarikh Al-Mushaf Al-Sharif ataupun tajuk dalam bahasa Melayunya kita letak sejarah inovasi ataupun sejarah perkembangan Mushaf Al-Quran. Jadi terima kasih pada Ustaz Syahid kerana telah menganjurkan program yang saya kira amat bagus dan kita kata amat bernilai lah. Dan ia adalah satu peluang yang sangat baik pada kita semua untuk kita memahami ataupun untuk kita semua mengetahui bagaimana Al-Quran itu bermula daripada zaman Nabi SAW ketika mana ia ditulis sehinggalah kepada zaman sahabat dan zaman selepas daripada itu. Jadi insya-Allah untuk hari ini kelas yang pertama disebabkan kita ada banyak siri lebih kurang dalam mungkin sampai kepada targetnya mungkin sampai kepada 10 siri ataupun boleh jadi lebih boleh jadi kurang. Cuma 10 pertemuan tu anggaran sahajalah yang akan kita adakan lebih kurang dalam 3 hari seminggu. Jadi untuk hari ini saya kira mungkin untuk pengenalan sahajalah. Kalau sempat kita masuk pada kitab, insya-Allah kita baca sikit. Cumanya sebelum daripada kita masuk pada kitab kita ni, disebabkan peserta yang mendaftar untuk program kita ni sebahagiannya ada daripada kalangan orang yang belajar khusus dalam bidang Quran, bidang qiraat, ada
Dan ada juga guru-guru Quran pun ada yang mengajar di mahad pun ada, ataupun yang banyaklah, banyak peringkat, sehinggalah pada orang awam yang baru nak mengenal ataupun baru nak belajar pun ada juga. Jadi insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk meraihkan semua peringkat peserta, dan kita akan cuba variasikanlah cara penyampaian. Tidaklah kita akan baca kitab satu persatu saja. Saya akan cuba juga untuk bagi penerangan ringkas untuk memudahkan tuan-puan semua untuk faham apa yang akan kita sampaikan. Jadi kalau tengok pada kitab dia ada beberapa tajuk, dan antara manhaj yang akan saya guna, cara yang akan saya guna sebelum daripada kita masuk kepada pembacaan kitab, saya akan terang dulu secara sepintas lalu ataupun untuk kefahaman umum apa yang akan kita bahaskan dalam kitab tersebut ataupun dalam buku kita ni. Baik. Untuk Al-Quran, mushaf Al-Quran, kita kena ingat bahawa mushaf ini Al-Quran, mushaf Al-Quran. Yang Al-Quran tersebut yang kita panggil sebagai mushaf. Jadi kita kena bezalah yang mana mushaf dan yang mana yang Quran. Kerana pada zaman dahulu menjadi perbalahan di antara firqah-firqah dalam Islam ataupun firqah-firqah dalam kalangan umat ini, yang mana kita tahu bahawa setengah firqah umat pada zaman dahulu, khususnya daripada Mu'tazilah, dia mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi ia adalah pandangan ataupun pegangan yang terkeluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita tahu bahawa pegangan kita Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, yang mana kalamullah ini adalah Al-Qadim. Sedia kala dah. Antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini kita belajar sifat 20 qidam. Wujud qidam. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini dia adanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Jadi yang tu pegangan kita bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah. Cuma bila kita sebut mushaf, mushaf yang ada pada di tangan kita sekarang di rumah tuan-puan semua ni, itu adalah helaian kertas itu memang makhluk lah, benda yang baru sebab memang baru diciptakan. Jadi kita kena beza di antara Al-Quran dan juga mushaf. Baik. Jadi sebelum daripada kita masuk pada yang lebih detail, suka untuk saya sebutkan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Apakah itu yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Jadi para ulama memberikan ta'arif yang pelbagai dalam nak mentafsirkan ataupun nak memberi makna kepada Al-Quran. Cumanya walaupun lafaz yang berbeza, tapi kita faham bahawa murad ataupun maksud yang ingin disampaikan oleh para alim ulama semuanya adalah sama sahaja. Cuma sedikit perbezaan pada kalimah yang digunakan oleh mereka. Jadi antaranya yang disebut Al-Quran itu adalah kalamullahi al-mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbud bi tilawatihi al-muftatihu bi suratil Fatihah wal muntahi bi suratin Nas al-maktubu fil masahif wal manqulu ilaina bit tawatur. Jadi kita akan sebut satu persatu ta'arif ini supaya kita faham apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Quran secara lebih mendalam. Baik. Jadi mengikut ta'arif ataupun pengertian telah disebutkan oleh ulama, iaitu bila mana kita sebut Al-Quran itu adalah kalamullah, ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka terkeluarlah apa yang kita sebut sebagai perbahasan, yang mana kita kata yang kita sebut tadilah yang makhluk. Ada yang kata kalamullah Al-Quran ini adalah makhluk. Jadi terkeluar daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah makhluk, kerana kita pegang bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah. Jadi dia ada perbahasan yang lebih dalam dalam ilmu usuluddin yang melibatkan kalam nafsi dan sebagainya. Baik. Jadi kalam Allah ini dia bersifat al-mu'jiz. Dia bersifat dengan sifat mu'jiz, iaitu kita sebut sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang sangat besar
ataupun mukjizat yang paling agung yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umat akhir zaman. Jadi bila mana kita sebut sebagai mukjizat, apa makna mukjizat? Mukjizat ini adalah kalau kita sebut mukjizat ini mari daripada kalimah ajaza, iaitu lemah. Dan bila mana kita sebut mu'jiz, iaitu yang melemahkan. Maksudnya Quran ini adalah satu kalam Allah yang melemahkan. Apa maksud melemahkan? Iaitu dia melemahkan orang lain ataupun melemahkan makhluk daripada nak menandingi Quran. Itu maksud mukjizat. Sebab itulah bila mana kita sebut mukjizat, ia adalah amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi. Iaitu satu mukjizat ni satu perkara yang khariqun lil 'adah, yang menyalahi adat kebiasaan. Maknanya kita sebut mudah fahamnya, satu benda yang pelik, yang tidak berlaku dalam kebiasaan dalam kalangan manusia, dan ia dikira sebagai sesuatu yang pelik, dan maqrunun bit tahaddi. Dia ni disertakan dengan cabaran. Oleh itu Al-Quran ini, dalam Quran Allah sebut kisah bagaimana Nabi SAW di saat dia berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi cabar kaum Quraisy supaya mendatangkan ataupun mereka dak mencipta satu surah ataupun beberapa surah daripada Al-Quran, kerana kaum Quraisy mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah rekaan daripada Nabi SAW. Jadi bila mana kaum Quraisy mengatakan bahawa Muhammad ni reka Quran, dia kata Quran ni bukannya mari daripada Allah, tetapi mari daripada rekaan ataupun ciptaan daripada Muhammad. Maka jawabnya ataupun hujahnya dakwaan kaum Quraisy itu tertolak dengan antaranya hujah yang boleh kita sebut ialah bagaimana Nabi nak reka Quran ataupun bagaimana Nabi nak menciptakan Quran dalam keadaan Nabi ni adalah seorang lelaki yang ummi, yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi Nabi ini dikenali, memang orang tahu bahawa Nabi Muhammad ini adalah seorang laki-laki yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Sebelum daripada diangkat menjadi Nabi lah, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi ini tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Maka bagaimana seorang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis nak menciptakan satu ayat ataupun satu surah yang mana mengandungi dalam surah tersebut susunan ayatnya adalah satu susunan yang sangat-sangat hebat. Jadi kita tahu bahawa mukjizat ni dia diturunkan mengikut suasana ataupun keadaan umat, mengikut keadaan sesuatu umat. Sebagaimana kita sebut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada zaman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan ahli sihir. Ketika itu masyhur dengan sihir yang sangat hebat di zaman Fir'aun dulu. Sehingga kan Fir'aun ini dia ada sekumpulan ahli sihir yang menjadi orang suruhan dia. Maka bila mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhadapan dengan mereka hanya menggunakan tongkat, asa yang dia gunakan, dan Allah telah memberikan ataupun mengurniakan kepada Nabi Musa mukjizat yang mana tongkat tersebut boleh bertukar menjadi ular. Jadi bila mana dia berhadapan dengan ahli sihir Fir'aun, ahli sihir Fir'aun ni tahu bahawa ular daripada tongkat Nabi Musa tu bukannya sihir. Kerana mereka tahu mereka ni ahli sihir dan mereka boleh beza yang mana sihir, yang mana yang betul. Dia berbeza dengan orang yang tak belajar sihir tak? Rakyat Mesir pada masa tu yang tidak belajar sihir, mereka ni maknanya tak boleh nak beza yang mana sihir, yang mana tidak sihir. Tetapi ahli sihir mereka boleh beza yang mana sihir, yang mana tidak sihir. Oleh itu bila mana mereka lihat tongkat Nabi Musa alaihi-wassalam, mereka mengakui bahawa itu bukan sihir. Sebab itulah mereka selepas itu beramai-ramai memeluk Islam ataupun mengikut ajaran Nabi Musa alaihi-wassalam. Itu Nabi Musa. Sama juga dengan Nabi Isa pun begitu juga. Nabi Isa dia masyhur dengan apa? Dia masyhur dengan kepakaran. Pada waktu itu umat pada waktu itu dalam ilmu tib ataupun dalam ilmu perubatan. Mereka ni boleh merawat orang buta, boleh jadi jelek. Orang yang sopok boleh sembuh.
Nah, macam-macam lah. Jadi nak melawan kepakaran umat pada zaman itu, maka Allah kurniakan kepada Nabi Isa alaihissalam satu mukjizat ataupun satu kepakaran yang lebih hebat lagi, yang boleh menandingi umat dia. Iaitu apa? Iaitu Allah kurniakan kepada Nabi Musa dapat menghidupkan orang yang mati ataupun dapat menghidupkan sesuatu benda yang telah mati. Jadi mukjizat ini dia mengatasi kehebatan umat pada masa itu. Dan begitulah juga dengan Nabi SAW apabila berhadapan dengan kaum Quraisy yang masyhur pada ketika itu dengan para syu'ara, para penyair. Sehingga kan pada zaman dulu dia ada, dia panggil satu medan ataupun satu suq, satu pasar, tempat untuk bertanding syair. Siapa boleh cipta satu syair yang paling hebat, maka adalah pemenangnya ataupun mungkin diberikan sesuatu ganjaran. Jadi umat pada zaman Nabi Muhammad itu dia masyhur dengan syair. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan ataupun menurunkan di samping Al-Quran itu sebagai pedoman untuk umat akhir zaman, ia juga sebagai satu mukjizat yang sangat besar untuk menandingi ataupun untuk mengalahkan para syu'ara ataupun para penyair yang ada pada zaman tersebut. Baik. Sebab itulah bila mana orang kaum Quraisy kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dalam Quran banyak sebut am yaqulu naftara. Bila mereka mengatakan, adakah mereka mengatakan bahawa Quran ini adalah satu benda yang dicipta ataupun satu benda yang direka, maka Allah telah menyuruh pada Nabi Muhammad untuk mencabar. Sebab tu kita kata mukjizat tadi dia mesti disertakan dengan cabaran. Maka Allah dan Nabi Muhammad cabar kaum Quraisy. Kalau kamu kata Quran ini adalah satu surah yang diciptakan oleh Muhammad, maka datangkan ataupun buatlah seperti mana Quran yang telah Nabi SAW bacakan kepada mereka. Nah, dari banyak ayat lah Allah sebut, antaranya adalah surah Al-Isra. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Nah, Allah sebut pada Muhammad, katakanlah kalaulah Quran ini kamu kata satu benda rekaan, maka kalaulah berhimpun semua manusia dan semua jin untuk mendatangkan ataupun untuk mencipta seperti mana Al-Quran ini, misli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi, nescaya mereka ini tidak akan mampu untuk mendatangkan ataupun untuk mencipta seperti mana Al-Quran, walaupun mereka saling bekerjasama antara satu sama lain. Nabi cabar untuk datangkan seperti mana Al-Quran, tapi mereka ini tidak mampu. Kemudian diringankan lagi, dikurangkan lagi. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bila mana tak boleh nak datangkan seperti mana sebuah Quran, maka Allah cabar lagi. Tak boleh awak mari sebuah Quran, awak mari 10 surah ya. Qul fa'tu bi'ashri suwar, datangkan 10 surah saja yang kamu ciptakan, yang direka. Dan wad'u man istata'tum min dunillah, dan kamu panggillah semua makhluk-makhluk ataupun semua yang ada atas muka bumi selain daripada Allah untuk membantu kamu, kalaulah kamu rasa kamu ni orang yang benar. Itu Allah cabar kepada kaum Quraisy. Tak mampu juga nak datangkan dengan 10 surah, maka last sekali Allah cabar dengan satu surah saja. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin min mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tidak mampu 10 surah, maka datangkan satu surah sahaja kalaulah kamu rasa kamu ni orang yang benar dan mampu untuk ciptakan Quran. Akan tetapi bila mana suatu mukjizat itu yang Allah telah kurniakan, maka manusia ni akan jadi lemah ataupun tidak akan mampu untuk menandingi mukjizat tersebut. Jadi kita ingat bahawa mukjizat ini adalah satu benda yang menyalahi adat dan dia disertai dengan cabaran kepada kaum musyrikin, ataupun kaum musyrikin mencabar Nabi. Sebagaimana kisah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan, kaum Quraisy cabar Nabi, kalau kamu wahai Muhammad, kalau kamu ni betul sungguh Rasul, kebelah bulan.
Dengan izin Allah terbelahlah bulan. Dia berbeza dengan satu lagi kita sebut sebagai dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian ataupun dipanggil apa? Fadail, kelebihan yang Allah Subhanahu kepada Nabi. Contohnya banyaklah kisah-kisah keluar air daripada celah tapak tangan Nabi, ataupun makanan yang sedikit tapi dengan berkat Nabi jadi banyak boleh makan dengan ramai para sahabat. Asalnya makanan itu sikit je. Tapi last sekali jadi banyak sehingga boleh makan oleh semua para sahabat. Kata silap saya, kisah ketika mana perang Khandaq kan. Nabi, bukan perang Khandaq, sebelum tu lagi. Maknanya persiapan untuk menggali parit tu. Lepas itu Nabi diajak oleh seorang sahabat ni untuk menjamu makan di rumah dia. Kemudian Nabi panggil semua para sahabat, ramai para sahabat pergi pada masa tu. Sedangkan lauk tu ataupun makanan tu sikit saja, tapi cukup untuk semua. Yang tu kita tak panggil mukjizat lah, kerana dia tidak ada cabaran. Yang tu lebih kepada tanda-tanda kenabian ataupun kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kita sebut mukjizat. Baik. Dan Quran ini Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila mana kita sebut turun kepada Nabi, terkeluarlah kitab-kitab yang lain. Kerana kitab-kitab yang lain juga adalah kalamullah. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi bila kita sebut Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad, maka terkeluarlah kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab-kitab ataupun suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi sebelum Rasulullah. Al-muta'abbud bi tilawatihi. Quran ini al-muta'abbud bi tilawatihi. Bacaan Quran itu, tilawah Al-Quran itu dikira sebagai satu ibadah. Dikira sebagai satu ibadah, yang mana pahala dia tidak sama dengan kita baca benda lain. Kita baca kitab. Kita baca kitab Arab yang lain. Ataupun kita baca buku. Dia boleh pahala. Kita baca kitab, kita belajar kitab ni boleh pahala juga. Bukan kata tak boleh pahala. Cumanya dia tidak dikira sebagai ibadah khusus. Tidak seperti mana Quran. Quran ini memang dia menjadi satu ibadah khusus yang ada pahala khusus. Yang Nabi sebutkan 10 satu huruf itu akan diganjarkan dengan 10 kebaikan dan 10 hasanat. Jadi fadilat tersebut tidak terdapat dalam bacaan benda-benda lain. Kita baca kitab, dia tak kira macam tu. Tidak ada 1 ganda 10, tak ada. Tidak seperti mana Al-Quran. Jadi bacaan yang paling agung, ibadah bacaan yang paling hebat sekali adalah bacaan Al-Quran. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, antara kelebihan orang hafal Quran ini ataupun guru Quran yang mengajar Quran, yang mana Nabi sebut seseorang yang, bukan mafhum dia lah, seseorang yang sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran sehingga kan dia tidak sempat untuk berdoa, untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia. Kerana sibuk baca Quran, sibuk mengajar Quran, sibuk hafal Quran, sehingga kan tidak sempat untuk berdoa untuk diri dia sendiri. Maka Nabi kata, nescaya Allah akan kurniakan lebih baik lagi daripada apa yang orang lain minta. Mana orang lain yang minta doa itu berbanding dengan orang yang hafal Quran, yang sibuk dengan membaca Quran ini, Allah akan kurniakan yang baca Quran ini lebih baik lagi. Itu antara kelebihan yang besarlah bagi penghafal dan orang yang belajar Quran. Kemudian al-muftatihu bi suratil Fatihah wal muntahi bi suratil Nas. Al-Quran ini dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik. Lalu timbul persoalan, orang kata, bagaimana surah Al-Fatihah ini dimulakan ataupun dijadikan permulaan pada Al-Quran, sedangkan kalau ikut turutan Quran, yang mula-mula sekali turun ialah surah surah Al-Alaq, kan? Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima surah Al-Alaq ataupun surah Iqra. Iaitu adalah
wahyu yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan surah Fatihah, tetapi surah Al-Alaq terletak pada juzuk yang terakhir, pada juzuk yang ke-30. Kenapa begitu? Jadi jawabnya, susunan Quran yang ada dalam mushaf kita pada hari ini ialah susunan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ketika mana Nabi bertalaki dengan Jibril pada bulan Ramadan. Jadi setiap tahun pada bulan Ramadan, Jibril akan turun dan Nabi akan talaki, akan baca dengan Jibril. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Itu proses pembelajaran. Maknanya Nabi, orang insan yang paling agung pun, dia pun belajar dengan Jibril. Jadi pada kali yang terakhir, pada tahun yang terakhir sebelum daripada kewafatan Nabi SAW, Jibril turun 2 kali. Sekali pada bulan Ramadan, dan sekali lagi wallahu alam, setakat ni saya tak jumpa lagi bila kali yang terakhir itu adakah berlaku dalam bulan Ramadan juga ataupun berlaku pada bulan-bulan tertentu. Sebab setakat yang saya belajar lah, wallahu alam, mungkin saya tak jumpa lagi. Kalau tuan-puan ada yang jumpa, boleh share lah. Tidak ditentukan, yang kita sebut urudatul akhirah, bacaan Nabi dengan malaikat Jibril kali yang terakhir itu kita sebut sebagai urudatul akhirah. Dia tidak sebut bila, tidak sebut bulan-bulan, sama ada bulan Ramadan juga ataupun selepas daripada itu. Sebab Nabi wafat Rabiul Awal. Jadi di antara Ramadan dengan Rabiul Awal itu ada beberapa bulan. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bukan dalam 6 bulan. Maksudnya kemungkinan selepas daripada itulah, kerana ayat yang terakhir iaitu ayat surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu turun tidak lama sebelum daripada kewafatan Nabi. Jadi kalau kita baca daripada fakta tersebut, kita boleh simpulkan bahawa urudatul akhirah itu berlaku selepas daripada itulah, kerana urudatul akhirah adalah pembentangan terakhir dan wahyu terakhir dia turun sebelum tu dah, sebelum daripada urudatul akhirah. Jadi pada urudatul akhirah itu, iaitu bacaan Nabi dengan malaikat Jibril kali yang terakhir, masa itulah kita kata pemutus ataupun muktamadnya susunan Al-Quran. Sebab Jibril akan bagi tahu ayat ni duduk dalam surah ni, ayat ni duduk dalam surah ni, kemudian mengikut susunan surah ni dulu, kemudian surah ni gitu. Maknanya susunan Al-Quran dalam mushaf dia tidak mengikut susunan penurunan. Kerana Al-Quran itu dia diturunkan secara berselera. Ayat ni turun dulu, kemudian ayat daripada surah lain pula turun. Jadi pemutusnya ataupun penyusun yang muktamadnya adalah pada urudatul akhirah, dan apa yang ada di dalam urudatul akhirah itulah yang ada ataupun yang disusun seperti mana yang ada dalam mushaf kita pada hari ini, iaitu bermula daripada surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian disebut lagi al-maktubu fil masahif. Al-maktub fil masahif. Quran ini dia ditulis di dalam mushaf. Kemudian kita akan sebutlah lepas ni perbincangan apakah yang dimaksudkan dengan mushaf. Adakah di zaman Nabi dah ada mushaf? Di zaman sahabat, adakah sahabat ni baca dengan mushaf? Bagaimana cara mushaf ditulis, kita akan bahaskan satu persatu dalam bab yang akan datang. Kemudian disebut lagi dalam ta'rif ini, al-manqulu ilaina bit-tawatur, dipindahkan kepada kita bit-tawatur, secara mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mutawatir ini mudah fahamnya iaitu satu berita ataupun satu khabar. Sebab mutawatir adalah kita panggil satu tahap yang bukan saja diguna dalam Quran, akan tapi hadis pun diguna juga. Khabar ataupun hadis yang kita sebut hadis mutawatir. Maknanya mutawatir ini adalah satu benda ataupun satu perkara yang mustahil berlaku penipuan. Dengan maksud orang yang meriwayatkan Quran ini pada setiap zaman sangat ramai. Ya, sangat ramai.
Karena kalau kita kata dia ada setengahnya kita panggil sebagai ahad. Ahad ini satu khabar ataupun satu cerita yang didengar oleh satu orang sahaja. Maknanya perawi itu seorang. Contohnya si A, dia cerita kepada si B. Okey, baik. Si B dia cerita pula kepada C. Maknanya di antara periwayat cerita ni dia ada tak ramai lah. Ataupun ada seorang sahaja. Jadi kemungkinan untuk berlaku penipuan pada cerita tersebut besar. Tak. Jadi berbeza dengan mutawatir. Mutawatir ini maknanya daripada Nabi ajar kepada para sahabat dalam jumlah yang ramai. Ramai sahabat yang dengar. Jadi ulama khilaf lah dalam menentukan bilangan mutawatir ni. Ada yang kata 3 orang, ada yang kata 4 orang, ada yang kata 7, ada yang kata 12, macam-macam lah. Tapi yang kita fahamnya ramai dan mustahil berlaku penipuan pada cerita tersebut. Kerana bila ramai, dia akan jadi kalau orang nak tipu ataupun nak pusing cerita, orang lain boleh backup lah. Bukan begitu, orang lain boleh backup. Lebih-lebih lagi Quran yang menjadi kalamullah dan kita percaya dengan para sahabat dulu yang memindahkan bacaan kita dengan penuh, kita panggil apa, dengan penuh dhabit, dengan penuh ketekunan, dengan penuh di samping dengan kemahiran yang ada pada mereka, jadi mustahil lah berlakunya penipuan ataupun penyelewengan dalam nak mengajarkan ataupun nak meriwayatkan sesuatu bacaan Al-Quran. Itu masuk al-manqulu ilaina bitawatur. Kita terima pada zaman kita ini dengan cara mutawatir. Kita terima daripada guru kita dan guru kita terima daripada guru dia. Semua setiap zaman itu dengan jumlah yang sangat ramai. Nah, baik. Itu ta'arif Al-Quran. Jadi insya-Allah untuk kelas kita ni saya tidak bercadang untuk buat panjang lah. InsyaAllah dalam 40 minit atau 45 minit kita cuba untuk habiskan satu kelas. Kerana bila panjang ni kita nak dengar rakaman pun rasa rasa malah kan. Jadi kalau pendek-pendek ni insyaAllah walaupun tidak banyak yang kita nak syarah, tapi adalah kita kata ilmu baru ataupun yang mana kalau yang dah belajar sebelum ni kita boleh terangat ataupun boleh muzakarah, boleh merajaah balik. Jadi kitab kita ni adalah satu kitab yang saya kira satu kitab yang sangat elok ataupun sangat baik yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, iaitu Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ini satu ketika dulu dia pernah menjawab jawatan sebagai rais ataupun ketua Qita'ul Ma'ahid, ketua kepada ma'had di Mesir pada ketika itu. Maknanya semua ma'had yang berada di bawah Azhar. Azhar ni dia ada ma'had Azhar. Bukan universiti saja. Azhar ni dia ada peringkat ma'had pun ada, peringkat ibtidai sekolah rendah pun ada. Ma'had ni peringkat menengah lah. Ma'had ni Mesir ni dia ada ibtidai, kemudian sanawi, i'dadi, sanawi, dan setengah ma'had tu dia ada takhassus, barulah dia akan pergi kepada peringkat jamiah atau peringkat universiti. Jadi ketua kepada ma'had pada waktu itu dia pernah menjawab jawatan sebagai ketua, iaitu Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, dan banyaklah buku-buku ataupun kitab-kitab yang dia karang. Jadi antaranya kitab ni, kitab Tarikh Al-Mushaf Syarif, yang mana kitab ini menjadi muqarrar, menjadi sukatan kepada pelajar di Mahad Qiraat. Mahad Qiraat seluruh Mesir lah. Dan yang masyhur pelajar Malaysia kita bila sambung peringkat Mahad di Mesir, maka dia akan sambung di Mahad Qiraat di Shubra, di Khazindara, di Shubra lah, iaitu satu bandar atau satu pekan di kota Kahirah. Jadi semua pelajar kita bila mana sambung ke bidang qiraat di Mesir, dia akan sambung ke Mahad Qiraat di Shubra lah. Jadi ia menjadi sukatan untuk pelajar di sana. Baik. Dan saya kira ia juga sangat sesuai lah untuk kita baca kepada para awam,
Orang yang peringkat permulaan pun boleh dengar juga. Kerana perbahasan dia tidaklah terlalu berat. Dia lebih kepada sejarah lah, kita nak sebut sejarah, cerita-cerita. Jadi tidak perlu pada memerah otak sangat lah. Jadi kita boleh dengar secara santai pun dah boleh juga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita nak sebutnya, bila mana kita dah faham apakah itu Al-Quran, dan di zaman Nabi SAW, Nabi sendiri di saat wahyu itu turun, Nabi memerintahkan ataupun Nabi akan panggil para kutabul wahyi, para penulis wahyu. Jadi penulis wahyu Nabi ni, Nabi mempunyai beberapa orang ataupun ada kita panggil satu kumpulan khusus untuk menulis wahyu. Bila mana ayat Quran turun, Nabi akan suruh untuk para sahabat tulis wahyu. Dan pada ketika itu Nabi melarang para sahabat untuk tulis hadis. Betul lah. Hadis ini mula dituliskan pada zaman selepas daripada itu. Selepas daripada kewafatan Nabi. Maknanya zaman Nabi wahyu sedang turun. Takut-takut kalau lah sahabat ni tulis sekali dengan hadis, maka dia akan tertukar, bercampur dengan Quran. Maka oleh kerana itu Nabi SAW melarang para sahabat untuk tulis hadis. Yang Nabi suruh hanya tulis ayat Quran saja. Hadis Nabi larang untuk tulis. Dikhawatiri akan bercampur dengan ayat Quran. Kerana Quran tengah turun pada masa. Quran pada masa tu para sahabat tulis pada pelbagai tempat lah. Ada yang tulis di pelepah tamak, ada yang tulis di kepingan batu, ada yang tulis di tulang, kulit binatang dan sebagainya lah. Mana tidak ada lagi satu mushaf ataupun satu buku seperti mana pada hari ini. Jadi para sahabat tulis dalam tempat yang berselerak. Tidak dalam satu tempat. Bukan kumpul dalam satu tempat dak. Tapi yang ditulis sini sikit, tulis di sini. Mana tempat yang berselerak. Bukan satu tempat yang khusus. Sehinggalah ini secara ringkas lah, saya cuba cerita secara ringkas. Kemudian barulah kita akan baca dalam kitab secara lebih detail lagi. Kemudian lepas daripada itu barulah ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akibat berlakunya kewafatan ataupun syahidnya ramai daripada para hufazul Quran, para penghafal Quran, ramai yang mati, khususnya pada perang Mauqi'atul Yamamah, menentang Musailamatul Kadzab. Pada ketika itu ramai puak-puak hafiz Quran ni, orang hafal Quran ni meninggal, syahid. Jadi bila mana begitu Sayyidina Umar rasa bimbang. Dia bimbang, takut-takut Quran ini hilang. Hilangnya Quran dengan matinya para penghafal Quran. Maka dia suarakan pandangan dia ataupun kebimbangan dia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun pada peringkat awal Abu Bakar ni tak nak buat. Kerana dia kata macam mana aku nak buat? Nabi tak pernah buat ni. Lalu selepas daripada berlalunya beberapa ketika dan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada, membukakan futuhat pada Khalifah Abu Bakar pada masa itu, akhirnya beliau bersetuju untuk mengumpulkan ataupun untuk menulis Quran dalam satu tempat. Maka disuruh ataupun diminta Sayyidina Zaid bin Thabit untuk mengetuai, kita kata, kerja projek ni untuk mengumpulkan Quran dalam satu tempat. Itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian lepas wafat Sayyidina Abu Bakar, Quran itu ataupun tulisan tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua pada waktu itu, pengganti pada Abu Bakar, dan tetap dalam jagaan Sayyidina Umar sehinggalah Sayyidina Umar wafat. Kemudian mushaf tersebut diserahkan kepada anak kepada Sayyidina Umar, itu Sayyidatina Hafsah. Sehinggalah tiba zaman Sayyidina Uthman, maka akibat berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam pada waktu itu yang saling berbalah kerana perbezaan bacaan, maka sekali lagi Quran ditulis dan dihantarkan Quran yang ditulis itu mengikut tempat masing-masing. Maknanya pada waktu itu adanya mushaf Mekah, Makki, adanya mushaf Madani,
Mushaf Madani ada dua. Ada Madani khas, ada Madani am. Ataupun kita sebut Madani khas ini sebagai Mushaf Al-Imam. Ada juga mushaf yang dihantar kepada Syam, mushaf Syami, dihantar kepada penduduk Syam. Ada mushaf Kufi, dihantar kepada penduduk Kufah. Ada mushaf Basri yang dihantar kepada penduduk di Basrah. Jadi ditulis mushaf-mushaf tersebut sesuai dengan bacaan penduduk pada sesuatu tempat, dan Sayyidina Uthman mengarahkan supaya semua umat di tempat masing-masing berpegang dengan Quran yang dihantar. Dan diarahkan untuk bakar semua mushaf-mushaf yang lain. Kerana pada waktu itu, para sahabat ni dia ada mushaf dia tersendiri. Ada mushaf dia yang tersendiri, dan sebahagian mushaf yang ada dalam simpanan sahabat itu, dia ada ayat-ayat tambahan. Dia ada ayat-ayat tambahan, ataupun kita sebut sebagai ayat-ayat tafsir lah. Ayat tafsir yang sahabat tulis. Jadi dikhawatiri, takut-takut orang ingat benda tu juga adalah Quran. Sebenarnya bukan Quran, dia hanyalah tambahan daripada sahabat sendiri. Jadi sebab itulah Sayyidina Uthman arahkan untuk bakar semua mushaf-mushaf yang lain, dan berpegang dengan mushaf yang dia hantar sahaja, bersama dengan guru Quran yang dihantar ke setiap negeri untuk mengajarkan Quran pada penduduk di sesuatu tempat itu. Baik. Itu zaman Sayyidina Uthman. Kemudian lepas daripada itu ada lagi lah berlakunya perkembangan yang insya-Allah kita akan sebut dalam kelas yang akan datang lah, secara lebih detail lagi. Dan kita kena tahu bahawa Nabi SAW ataupun Quran ini diturunkan kepada Nabi dan umat penduduk Mekah pada waktu itu dalam keadaan mereka semua ni adalah kebanyakannya daripada kalangan ummi. Apa itu ummi? Itu orang yang tidak tahu membaca dan orang yang tidak tahu menulis. Jadi disebutkan ada perbezaan di antara ummi dan jahil. Kalau kita faham secara zahirnya sama je dah. Ummi ni orang jahil lah, tak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi sebenarnya dia ada perbezaan pada istilah. Iaitu ummi ini, iaitu dia tidak pandai membaca dan dia tidak pandai menulis, akan tapi mereka ni memahami Quran ataupun memahami Islam. Mereka menerima dakwah Nabi. Sebab itu kalau Nabi disandarkan ataupun kita sebut ummi ni tidak, maknanya bukan sesuatu kekurangan. Kerana ummi ini dia hanya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Akan tapi mereka memahami Islam dengan baik. Dia berbeza dengan jahil. Jahil ini adalah orang yang tidak memahami Islam. Walaupun mereka ni memiliki kemahiran dalam bacaan, pandai membaca, pandai menulis. Akan tetapi bila mana mereka tidak memahami Islam, tidak menerima Islam, maka mereka disebut sebagai juhalat ataupun jahil. Itu disebut Abu Jahal. Abu Jahal. Kerana dia ni orang yang tidak mahu menerima Islam. Itu beza antara ummi dan jahil. Kerana itu kalau nak nisbahkan orang Islam pada jahil ni, secara kita kata tidak tepat lah. Sebab itu dalam Quran, orang jahil ni biasanya ditujukan pada orang yang tidak mahu menerima ajaran Islam. Itu beza di antara jahil dan juga ummi. Ini saya akan review secara ringkas poin-poin penting dalam tajuk yang pertama. Kalau kita tengok dalam kitab ni, masuk pada kitab ni sebenarnya pada muka surat depan tu dia hanya tambahan sahaja. Kalau ikut yang sebenar, dia bermula pada muka surat yang ke 31. Siapa-siapa yang ada kitab yang dicetak ni, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, dia bermula pada muka surat yang ke 31. Adapun yang awal tu, yang awal-awal tu, yang tu hanyalah satu tambahan lah, sebagai tambahan. Jadi yang tambahan tu kita tak bacalah. Dia hanya sebut surah Makkiyah, surah Madaniyah, dan adanya khilaf-khilaf turutan penurunan tersebut. Kerana setiap sahabat ni dia ada mushaf. Kebanyakan sahabat ni dia ada mushaf masing-masing, dan susunan dalam mushaf sahabat tu dia berbeza.
ada yang berbeza. Jadi kitab yang sebenar yang ditulis oleh Abdul Fattah Al-Qadhi, Syekh ini, hanya bermula pada muka surat yang ke-31. Jadi dalam bab yang pertama, iaitu Al-Kitabatul Arabiyyah, penulisan bahasa Arab, penulisan bahasa Arab. Sebelum daripada saya baca, insya-Allah saya akan review secara ringkas lah poin-poin penting yang ada dalam bab yang pertama ni, dan esok insya-Allah kita akan mula masuk pada syarahan kitab. Hari ini sebagai pengenalan dulu supaya kita nampak apa yang kelas kita ni nak menuju ke mana, atau bagaimana cara saya akan sampaikan penerangan dalam kitab ni bagaimana. Jadi seperti mana yang saya sebut awal-awal tadi, saya akan review dulu sebelum daripada masuk pada perbahasan secara detail. Kemudian barulah kita akan baca satu persatu. Jadi dalam tajuk Al-Kitabah Arabiyyah ini, penulisan Quran ini, antara benda yang disebut dalam bab yang pertama ini iaitu pada waktu sebelum daripada kedatangan Islam, para ahli sejarah dia berpendapat ataupun bersepakat bahawa guru kepada kaum Quraisy ataupun guru kepada penduduk Mekah pada ketika itu ialah Harb ibnu Umayyah. Harb ibnu Umayyah, iaitu ayah kepada sahabat Abu Sufyan. Harb ibnu Umayyah ini adalah ayah ataupun bapa kepada Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi ayah dia ni adalah guru kepada penduduk Mekah pada ketika itu. Maknanya semua ahli Mekah ni belajar dengan Harb ibnu Umayyah. Cumanya yang menjadi khilaf ataupun yang menjadi perbezaan ialah daripada siapa Harb ini dia belajar. Jadi Harb ni guru pada ahli Mekah, akan tapi guru pada Harb ni siapa? Dengan siapa Harb ini belajar? Jadi ini menjadi khilaf. Jadi insya-Allah esok kita akan baca secara detail beberapa riwayat yang menyebut berkenaan guru Harb ibn Umayyah ini, sehinggalah dia bersambung kepada penulis wahyu bagi Nabi Hud alaihi wasallam sampai kepada Nabi Hud. Silsilah dia, guru dia. Baik. Jadi Nabi SAW ketika mana di Mekah, dia awal Islam, pada waktu itu umat Islam masih belum ramai lah. Sehinggalah Nabi hijrah ke Madinah, barulah penduduk Madinah ramai yang masuk Islam, sehingga kan ketika mana pada perang Badar yang pertama, umat Islam mencapai kemenangan dan dapat menawan lebih kurang dalam 70 orang kaum Quraisy pada waktu itu. Umat Islam dapat menawan 70 orang kaum Quraisy pada waktu itu. Jadi bila mana umat Islam menawan tentera Quraisy, tentera musyrikin Mekah pada ketika itu, jadi syarat untuk membebaskan diri tawanan tersebut, mestilah mereka membayar sejumlah duit lah, sejumlah harta, sejumlah duit untuk membebaskan diri. Jadi bagi orang yang ada duit tak ada masalah. Cumanya bagi orang yang tidak ada duit, bagaimana cara mereka untuk membebaskan diri? Maka Nabi letak syarat pada masa itu, orang yang tiada duit untuk membebaskan diri, dia mesti mengajar 10 orang kanak-kanak di Madinah. Mengajar budak-budak di Madinah ni seramai 10 orang sehingga pandai, barulah boleh untuk dibebaskan. Ni kita nampak bahawa bagaimana Rasulullah SAW sangat mementingkan penulisan dan pembacaan, kemahiran membaca dan menulis, sehingga kan dalam apa jua keadaan sekalipun, mana Nabi cuba cari peluang untuk memahamkan ataupun menjadikan umat ini lebih faham ataupun lebih pandai dalam membaca dan menulis. Jadi bila mana begitu, kata budak-budak, kita sebut budak-budak di Madinah ni, bila mana buat begitu, maka mereka ni dapat belajar, kita kata sehingga pandai lah, menyebabkan tersebarnya ataupun meluasnya penguasaan dalam menulis dan membaca.
Peringkat awalnya sangat sedikit orang yang pandai baca dan pandai menulis di Mekah dan Madinah. Akan tapi dengan usaha yang telah dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat ni menyebabkan ramai orang yang pandai membaca. Sehingga kan Nabi sendiri pun kita kata ada lebih kurang dalam 40 orang kutabul wahyu. Penulis wahyu Nabi ni ada seramai 40 orang. Nah, jadi nama-nama besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Muawiyah, semua tu adalah penulis wahyu Nabi yang mendapat kepercayaan Nabi untuk menulis. Baik. Itu antara yang ada dalam tajuk yang pertama, dan di akhir sekali dia sebut jenis-jenis khat, jenis-jenis tulisan. Yang mana tulisan ni dia bermula daripada khatul anbari. Khatul anbari. Anbar ini adalah satu puak yang dah ada sebelum daripada Islam lagi. Iaitu satu kita kata satu kaum lah. Jadi dinisbahkan kaum tersebut atau dinisbahkan tulisan tersebut kepada kaum Anbar. Lepas itu dinamakan Khatul Anbari, iaitu tulisan Anbar. Kemudian selepas daripada tulisan tersebut dibawa oleh Harb ke Mekah, maka dia ditukar kepada Khat Al-Hijaz. Khat Al-Hijazi. Jadi Hijaz ini adalah dipanggil apa? Satu apa kita panggil, satu jajaran ataupun satu tempat yang bermula daripada sebelah atas iaitu Syam sehinggalah ke sebelah bawah iaitu Yaman. Maka yang itu kita panggil tanah Hijaz, semenanjung Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah. Jadi sampai ke Mekah pada waktu itu dinamakan dengan Khatul Hijazi. Kemudian lepas daripada itu dengan Khat Hijaz inilah Nabi menulis Quran. Para sahabat tulis Quran, para sahabat tulis surat-surat pun melalui ataupun menggunakan Khatul Hijaz. Kemudian tibalah waktu zaman selepas daripada Khulafa Ar-Rasyidin, ketika itu pusat pemerintahan Islam dan antaranya yang masyhur lah, yang kita kata yang masyhur dengan ilmu itu di Kufah. Berkembangnya ilmu di Kufah, kemudian dimodify ataupun ditambah baik lagi tulisan tersebut oleh ulama-ulama Kufah sehingga kan terjadinya Khatul Kufi, tulisan Kufi. Dan yang terakhir dimulakan oleh para al-Khuttab, maknanya orang yang mahir menulis ni dia campurkan ataupun dia gabung di antara khat khat Hijaz dan khat Kufi sehinggalah membentuk satu khat yang baru ataupun satu tulisan yang baru yang lebih cantik, yang lebih elok, yang kita namakan sebagai Khatul Arabi. Dan Khatul Arabi kekal sehingga sekarang. Yang kita guna sekarang ini adalah khat yang dimulakan pada zaman pemerintahan Abbasiyah dan Basrah pada ketika itu. Ulama-ulama Basrah yang mereka ataupun yang menciptakan gabungan di antara khat Kufi dan khat Hijazi sehingga membentuk khat Al-Arabi. InsyaAllah esok kita akan baca satu persatu secara lebih detail menggunakan kitab kita ni. InsyaAllah. Jadi saya kira yang itu sajalah yang boleh saya sampaikan untuk kelas yang pertama ni. Cukup sebagai muqaddimah untuk kita kenal secara ringkas Quran kita ni, mushaf kita ni. Tapi kena ingatlah bahawa tidak cukup dengan kelas hari ini saja. Sebab masih banyak tajuk-tajuk yang menarik yang mesti kita ikuti penerangan. Dan saya sendiri pun alhamdulillah dengan anjuran kelas-kelas begini kita boleh murajaah balik, boleh baca balik apa yang telah kita baca dulu. Mungkin dah lupa dah, lama dah. Tapi insya-Allah dengan muzakarah yang kita buat ni mudah-mudahan mendapat sedikit sebanyak manfaat untuk kita lebih mengenali mushaf, yang mana mushaf tersebut tertulisnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah untuk kelas yang pertama pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan dia saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Ustaz Syahid.